Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Azman bin Jusuh, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Yang berusaha Dr. Faridah binti Yaakob, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Yang berusaha Dr. Nur Syidah binti Abu Husin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit, pensyarah-pensyarah cemerlang, pensyarah-pensyarah kanan, pegawai-pegawai pengurusan, anggota kumpulan pelaksana, serikandi guru, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Ilahi kerana hanya dengan limpah kurnia dan keizinannya maka dapatlah kita bersama-sama mengikuti Majlis Ucap Tama 3 membawa tajuk cabaran dan keperluan membudayakan penyelidikan dalam kalangan pendidik era baru. Untuk makluman para hadirin, ucap tama pada pagi ini akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Azman bin Jusuh, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Pulau Pinang. Sebelum kita mendengar pembentangan daripada beliau, izinkan saya menyampaikan serba sedikit biodata mengenai beliau. Beliau berasal dari Kuantan, Pahang dan kini menetap di Sungai Petani, Kedah. Beliau berkelulusan ijazah Doktor Falsafah di Universiti Sains Malaysia pada tahun 2010 iaitu pengkhususan dalam bidang pendidikan sains fizik. Pelbagai anugerah telah beliau terima, antaranya Anugerah Perkhidmatan Cemerlang Kementerian Pelajaran Malaysia di Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim iaitu pada tahun 2017. Selain dari itu, beliau sangat berpengalaman dalam bidang penyelidikan bermula pada tahun 2012 lagi. Antara tanggungjawab yang pernah dipikul oleh beliau dalam bidang penyelidikan ini adalah sebagai penyelidik kajian impak program berkembar pra-perkhidmatan BE TESOL antara KPM dan universiti luar negara iaitu Australia dan juga New Zealand bagi pusingan ketiga peringkat kebangsaan pada tahun 2014. Tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan pembentangan Yang Berusaha Dr. Azman bin Jusuh dengan tajuknya Cabaran dan Keperluan Membudayakan Penyelidikan dalam Kalangan Pendidik Era Baru. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih pengacara majlis. Yang Berusaha Dr. Faridah binti Yaakob, Pengarah Institut Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Yang Berusaha Datin Dr. Nur Syidah binti Husin, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Perempuan Melayu Melaka. Yang Berusaha Dr. Mat Nasri bin Abdullah, Ketua Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi. Yang Berusaha Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, guru-guru, staf sokongan, para pelajar, serta tuan-tuan dan puan-puan, peserta dan juga pembentang yang terlibat di dalam seminar kebangsaan, penyelidikan dan intervensi amalan bilik darjah 2021 yang ringkasnya SK Interclass 2021 di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Jadi pertama sekali mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita pada hari ini kita diberi kekuatan dan juga kesempatan untuk kita sama-sama berada dalam seminar yang dijayakan oleh IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Dan saya juga nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berusaha Dr. Faridah dan juga IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka kerana berjaya mengadakan seminar yang dianjurkan pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, tajuk yang diberikan kepada saya untuk dibincangkan dalam seminar ini adalah berkaitan dengan cabaran dan juga keperluan untuk membudayakan penyelidikan dalam kalangan era baharu.
Jadi pada pandangan saya, tuan-tuan dan puan-puan, tajuk ini dia sangat sesuai dan dengan bertepatan lah dengan tema seminar yang diadakan pada hari ini, iaitu pendidikan guru era baharu, pengajaran dan pembelajaran. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan cuba untuk membincangkan dan juga mengupas tajuk yang telah diberikan kepada saya nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya nak mulakan perbincangan saya ni dengan beberapa bahagian yang mungkin saya akan fokuskan kepada apakah cabaran-cabaran yang kita lalui sebagai pendidik dan juga bagaimana agaknya kita dapat membudayakan penyelidikan dan juga inovasi dalam kalangan pendidik, khususnya kita di IPG secara umumnya lah insya-Allah nah. Baik, sebagaimana yang kita sedia maklumkan, tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu sedar bahawa dunia pendidikan kita ni dia sentiasa berubah. Jadi oleh sebab itulah kebolehan dan juga gaya pengajaran pendidik juga akan berubah. Dan kebolehan dan gaya pembelajaran pelajar juga berubah. Begitu juga dengan kemudahan-kemudahan dan juga persekitaran pembelajaran yang juga akan turut berubah seiring dengan perubahan zaman. Kalau kita lihat sekarang, sudah tentu kita juga tidak menyangka bahawa pada masa kini kita banyak pelajar-pelajar juga, para pendidik juga telah didedahkan dengan pembelajaran secara PDPR, pembelajaran secara online yang pada satu ketika dahulu mungkin kita tidak bayangkan pun. Tetapi pada hari ini perkara sedemikian dia menjadi satu perkara yang memang perkara yang diperlukan oleh para pendidik. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, para pendidik, sama ada kita semualah di IPG ataupun guru-guru yang berada di sekolah ataupun semua kita, sama ada kita kalau berada di peringkat pengurusan, kita seharusnya peka dengan perubahan-perubahan ini dan membolehkan diri kita untuk menggunakan sebaik mungkin kaedah pengajaran, kaedah pembelajaran ataupun kaedah pengurusan yang lebih sesuai dan lebih berkesan yang kita nak gunakan pada zaman ini. Kita tidak lagi boleh terikat dengan keadaan-keadaan lama yang boleh menyebabkan kita ketinggalan daripada setiap perubahan-perubahan yang berlaku pada masa kini. Jadi oleh sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, untuk kita menentukan kaedah-kaedah terbaik dan juga menjadikan pengajaran dan pembelajaran ataupun kita di peringkat pengurusan, menjadikan pengurusan yang berkesan, yang berkaitan dengan tugas kita, maka saya nak tegaskan di sini bahawa kita perlu menjalankan kajian. Nak tak nak, suka tidak suka, kita sebagai para pendidik, sudah tentu kita akan sentiasa mencari cara untuk meningkatkan keberkesanan dan juga melaksanakan tanggungjawab kita dengan berpandukan kepada perkembangan-perkembangan terkini yang berlaku di dalam sistem kita. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya melalui penyelidikan dan juga kajian-kajian yang kita laksanakan, sama ada di IPG ataupun yang berkaitan langsung dengan tugas kita, insya-Allah akan membantu kita untuk memberikan idea yang lebih baik dan juga lebih bernas, dan kita boleh menggunakan hasil dapatan berkenaan untuk membantu kita memperbaiki keadaan sedia ada yang sedang kita hadapi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuma apabila kita melihat, apabila kita menyebut, kita bercakap tentang penyelidikan, mungkin dia menimbulkan satu stigma, terutamanya mungkin ada dalam kalangan pensyarah-pensyarah kita ataupun guru-guru kita berpendapat, berfikiran bahawa penyelidikan ni adalah satu perkara yang sukar ataupun mungkin satu perkara yang agak tinggi dan sukar nak dilaksanakan. Jadi banyaklah mungkin justru itu kita mengemukakan alasan-alasan yang memungkinkan kita untuk tidak melaksanakan penyelidikan. Mungkin kita kata kita banyak tugas yang perlu kita laksanakan, ataupun mungkin kita menganggap bahawa penyelidikan itu tidak penting, dan juga lain-lain alasan yang memungkinkan kita untuk tidak melaksanakan penyelidikan. Walhal kita tahu tadi bahawa untuk kita membolehkan melaksanakan tugas kita dengan cemerlang, dengan baik, maka sudah tentulah kepentingan untuk kita melaksanakan penyelidikan itu adalah satu perkara yang sangat kritikal dan sangat perlu
bagi kita mencari idea-idea baru, dan sudah pastilah idea-idea berkenaan dapat membantu kita melaksanakan tugas kita dengan lebih baik, insya-Allah. Nah. Jadi pemikiran-pemikiran yang sebegini, apabila kita melihat penyelidikan itu sebagai satu perkara yang sukar nak dilaksanakan, dibantu pula dengan kekangan-kekangan dan juga alasan-alasan yang cuba kita ketengahkan, maka dia menyebabkan kita bergerak secara ke belakang. Nah? Dan persepsi-persepsi yang ada di dalam pemikiran ini kita perlu betulkan. Dan saya percaya insya-Allah kalau kita tidak betulkan, dia akan menyebabkan kita bekerja dalam keadaan yang biasa dan tidak ada idea-idea baru yang boleh membantu kita lah dalam menyelesaikan tugasan kita dengan baik. Jadi pada saya lah, sekiranya kita para pendidik insya-Allah kalau kita gagal untuk kita membetulkan persepsi ataupun paradigma kita tentang perlunya kita nak melaksanakan penyelidikan, maka sudah pasti kita akan menghadapi satu kesukaran lah untuk kita menjadikan aktiviti penyelidikan itu sebagai satu budaya, khususnya kita di IPG ataupun di dalam dunia pendidikan, dan kita sebagai pendidik itu sendirilah. Jadi keperluan kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan, saya nak melihat sikit wahal kalau kita tengok di dalam tugas kita, di dalam dimensi kita, sangat jelas dinyatakan di situ bahawa kita kalau dalam konteks di IPG ini secara umumnya, kita nak melahirkan guru-guru yang kompeten dan juga guru-guru yang berjiwa pendidik. Dan sebab itu digariskan di dalam tugasan kita, di dalam job spec kita, ada 5 perkara itu yang saya percaya tuan-tuan dan puan-puan sangat jelas yang perlu kita kuasai bagi membolehkan kita untuk kita menghasilkan satu budaya yang cemerlang. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan ialah kita perlu memastikan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran kita adalah proses pengajaran dan juga pembelajaran yang cemerlang. Oleh sebab itulah saya percaya tuan-tuan dan puan-puan, semua warga IPG menguasai kesemua. Selain daripada kandungan mata pelajaran, kita juga perlu menguasai pedagogi-pedagogi yang perlu kita terapkan kepada pelajar-pelajar kita. Yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, selain daripada cemerlang dalam bidang PDP, kita juga kena pastikan bahawa kita juga cemerlang di dalam bidang yang berkaitan dengan penyelidikan dan inovasi. Bahkan kita tengok ini menjadi satu perkara yang perlu, yang seharusnya menjadi fokus ke arah kita membentuk satu budaya penyelidikan dan juga inovasi dalam kalangan warga kita, khususnya di IPG lah. Dan begitu juga dengan guru-guru kita di luar sana. Jadi oleh sebab itulah saya melihat aspek ini sangat penting kepada kita semua dalam memastikan kita sentiasa mengambil cakna dan menjadikan penyelidikan itu sebagai satu amalan yang ada di dalam kita melaksanakan tugas kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mengapa perlunya kita melaksanakan penyelidikan? Kadang-kadang ramai orang bertanya kepada kita, kenapa kita perlu melaksanakan penyelidikan? Apakah signifikannya penyelidikan itu kepada kita, khususnya kita sebagai pendidik di IPG dan juga sebagai guru? Dan mengapa kita perlu terapkan kepentingan penyelidikan itu kepada anak-anak didik kita, kepada siswa guru kita, dalam memastikan bahawa budaya penyelidikan dan inovasi tadi dapat kita bentuk di IPG kita ataupun di dalam organisasi kita. Jadi banyaklah sebenarnya kalau kita bercakap tentang mengapa pentingnya penyelidikan dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di dalam literatur, banyak sekali dibincangkan, dinyatakan kepada kita kepentingan penyelidikan itu sendiri. Tadi sebagai contoh lah, pada peringkat awal penyelidikan itu penting untuk kita mencari idea-idea baru. Tetapi dalam konteks ini ada satu penyelidik, Noriati, pernah menyatakan bahawa kita perlu melaksanakan penyelidikan kerana kita ni sebagai pendidik, kita sentiasa membuat keputusan. Dan keputusan kita adalah keputusan yang berkait rapat dengan tugas kita. Kalau kita merupakan seorang pensyarah, sudah tentulah kita perlu membuat keputusan yang berkaitan dengan proses pengajaran dan pembelajaran kita. Ataupun bagaimana kita menguruskan kelas kita. Bagaimana kita menguruskan pelajar-pelajar kita.
Jadi oleh sebab itulah pada saya lah tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran, maka kita para pendidik, sama ada kita di IPG ataupun kita di sekolah, kita sebenarnya secara tidak langsung kita terlibat dengan penyelidikan. Kita merancang pengajaran, kita membantu pelajar kita dalam proses pembelajaran, kita juga menguruskan kelas-kelas kita, dan dalam masa yang sama kita juga tidak terlepas daripada membuat penilaian kepada hasil kerja pelajar kita. Dan di samping itu sudah tentulah apabila kita membuat penilaian, makanya kita memberikan maklum balas kepada hasil kerja pelajar-pelajar kita tentang pencapaian mereka. Dan dalam masa yang sama juga tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita di IPG kan, kita juga menerima maklum balas pelajar untuk menilai sejauh mana agaknya keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran yang telah kita laksanakan kepada mereka. Jadi data-data yang kita ambil ini, yang kita kumpul ini tuan-tuan dan puan-puan, dia menyertai satu proses, walaupun kita lihat sebagai satu proses pembelajaran, namun sekiranya kalau kita dapat nyatakan semula dengan cara dan juga membuat kupasan-kupasan yang berbeza dan juga lebih ilmiah, menulisnya dalam bentuk yang secara ilmiah dan menerbitkan di mana-mana, maka dia juga merupakan satu proses penyelidikan. Sebagaimana yang kita sedia maklum bahawa mungkin kita tidak perasan dalam proses kita, proses pengajaran dan pembelajaran kita, kita sebenarnya sedang mengaplikasikan reka bentuk tertentu dalam penyelidikan lah. Kalau kita sebagai guru di IPG, sebagai pensyarah di IPG ataupun sebagai guru di sekolah, makanya mungkinlah reka bentuk yang lebih sesuai kepada kita untuk kita laksanakan adalah reka bentuk yang berkaitan dengan penyelidikan tindakan. Jadi di situlah kita lihat sebenarnya kita boleh melaksanakan pelan tindakan, kita membuat pemerhatian, kita mengumpul data, kita menganalisis data, dan sudah tentulah daripada data-data yang kita dapat tadi, daripada reka bentuk kajian tindakan yang kita laksanakan tadi, makanya kita dapat mengubah suai strategi-strategi pengajaran yang telah kita amalkan mengikut keperluan pelajar-pelajar kita. Jadi kalau itulah yang kita laksanakan di dalam kerja buat kita semasa proses pengajaran tadi, saya sebut selain daripada kita membuat pemerhatian, mengumpul data, kemudian menerbitkan hasil pemerhatian dan dapatan kita, dan itu yang kita amalkan di dalam kelas kita, sebenarnya kita sedang melaksanakan penyelidikan. Jadi sebenarnya penyelidikan itu dia bukanlah satu perkara yang asing kalau kita lihat di dalam proses kerja kita lah. Jadi tadi saya sebut berkaitan dengan cabaran, maka kalaulah kita dapat mengubah paradigm kita bahawa penyelidikan itu sebenarnya tidak sukar, dan dia sangat berkait rapat dengan apa yang kita laksanakan di dalam kerja buat kita sehari-hari, insya-Allah saya percaya bahawa ini menjadi satu titik kepada kita untuk kita membentuk satu budaya ataupun menjadikan amalan kepada kita untuk kita menjadikan penyelidikan itu sebagai satu perkara yang seharusnya diberi fokus oleh kita lah, khususnya kita sebagai pensyarah di IPG ataupun kita juga sebagai guru-guru yang berada di luar sana, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selain itulah antara kepentingan yang mungkin boleh saya sebut berkaitan dengan kenapa kita perlu melaksanakan penyelidikan adalah dia berkaitan juga dengan keupayaan kita untuk kita dapatkan maklumat, untuk kita menilai maklumat dan kita menggunakan maklumat berkenaan untuk membuat keputusan. Tadi saya kata sama ada kita sebagai guru ataupun kita sebagai pensyarah ataupun kita yang berada di bahagian pengurusan, maka proses yang berlaku di dalam kerja buat kita adalah kita sentiasa membuat pemerhatian untuk kita mendapatkan data-data, dan juga mungkin daripada data-data tadi kita membantu diri kita untuk menyelesaikan suatu masalah dan juga membuat keputusan. Jadi oleh sebab itulah dalam konteks ini saya melihat amalan penyelidikan itu adalah sangat penting, kerana daripada data yang kita dapat, daripada maklumat yang kita kumpul, dengan penilaian yang kita buat terhadap maklumat berkenaan, dan insya-Allah kita boleh menggunakan maklumat tersebut untuk membantu kita membuat keputusan lah.
Yang paling ringkaslah kita melihat sekarang ini, adakah program-program yang kita laksanakan di IPG memberi kesan yang sangat berkesan, sangat signifikan kepada diri kita dan membantu kita membuat perancangan. Di situlah tadi saya kata, kalaulah kita dapat mengumpul maklumat-maklumat berkenaan secara sistematik dan membincangkan maklumat-maklumat tersebut, insya-Allah kita boleh jadikan maklumat-maklumat berkenaan sebagai satu asas untuk kita merangka sasaran-sasaran dan juga inisiatif-inisiatif yang perlu kita laksanakan bagi membantu kita menguruskan IPG ataupun melaksanakan tugas kita dengan lebih baik. Jadi maklumat-maklumat tadi penting kerana maklumat-maklumat ini jugalah akan membantu kita merancang bagaimanakah agaknya sumber kewangan yang nak kita guna, dan kita dapat jadikan maklumat tersebut sebagai satu perkara yang akhirnya sangat bernilai dan boleh membantu kita dalam membuat keputusan dan juga menyelesaikan satu masalah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, pada pandangan saya lah, tugas kita pada zaman era baru ni, terutamanya kita sebagai pendidik, sama ada kita sebagai pensyarah di IPG atau kita sebagai guru, dia bukanlah sesuatu yang mudah dan mencabar sebenarnya. Kalau kita lihat, terutamanya dalam konteks kita lah, dengan apa yang berlaku di dalam negara kita sebenarnya, maka sudah tentulah sangat perlu pada kita untuk kita sentiasa menyesuaikan diri kita, menyelesaikan satu perkara berkenaan dan menyesuaikan tugas kita dengan apa yang berlaku di dalam zaman inilah. Jadi oleh sebab itulah perlu sangat pada kita untuk kita sentiasa untuk kita meneroka, kita menggunakan pelbagai pendekatan, pelbagai strategi, mungkin juga kaedah dan juga teknik-teknik yang bersesuaian, yang akhirnya dapat membantu kita mencapai matlamat yang nak kita sasarkan di dalam apa yang telah kita usahakan itu, insya-Allah. Jadi walaupun begitu, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai pendidik, kita tak bolehlah berputus asa untuk daripada terus mencuba strategi-strategi barulah, dan kita kena sentiasa menanam di dalam pemikiran kita, menanam memperbaharui tekad kita untuk kita tingkatkan kemahiran-kemahiran kita selaras dengan perkembangan yang berlaku di dalam era baru ini. Macam saya sebut tadilah, tuan-tuan dan puan-puan, kan, kalau kita lihat pada kita sekarang ni, siapa sangka kita pada masa kini kita melaksanakan pembelajaran secara online. Dan antara sebab itulah saya melihat, saya sentiasa sebenarnya menggunakan perkataan hikmah tu. Hikmah di sebalik apa yang berlaku, penularan COVID-19 sebenarnya dalam konteks yang lebih positif. Dia membantu kita mempertingkatkan lagi kemahiran-kemahiran kita, terutamanya dalam aspek kita nak menyampaikan maklumat kepada pelajar-pelajar kita dengan menggunakan pembelajaran secara online. Jadi oleh sebab itu, dalam usaha kita untuk kita mencuba dan mencari pendekatan-pendekatan dan juga strategi-strategi, kaedah-kaedah dan teknik ini, tadi saya sebut, maka perlunya pada kita lah, kepada para pendidik, kita kena laksanakan dia secara sistematik dan juga secara saintifik. Jadi bila kita bercakap tentang sistematik dan juga saintifik ni, maka itulah proses-proses yang terlibat di dalam penyelidikan. Kita kena pasti apakah sebenarnya masalah-masalah yang nak kita selesaikan. Kita kena pasti bagaimanakah agaknya kita nak mengumpul data-data yang berkaitan. Kita kena pasti bagaimana kita nak menyelesaikan ataupun nak menganalisis data-data berkenaan dan seterusnya membuat kesimpulan yang akhirnya boleh membantu kita memperbaiki amalan, strategi, kaedah ataupun pendekatan yang mungkin kita sedang laksanakan kepada pelajar-pelajar kita. Jadi insya-Allah saya percaya kalau itu yang kita laksanakan, kita buat dia secara sistematik dan juga secara bertulis, saya percaya apa yang kita laksanakan, terutamanya kita lah, pendidik-pendidik dan juga guru-guru yang begitu dekat, yang mengamalkan pengajaran dan pembelajaran dan menggunakan dapatan daripada pemerhatian kita
menggunakan dapatan daripada kajian kita untuk kita memperbaiki amalan pengajaran kita, itu merupakan satu perkara yang sangat berkesan, sangat signifikan dengan tugas kita sebagai seorang guru. Bahkan kalau kita tengok kan, tuan-tuan dan puan-puan, sebagai contohlah, kita sebenarnya pendidik boleh melaksanakan penyelidikan tindakan lah. Itu yang saya sebut tadi tu. Dalam konteks kita sebenarnya yang lebih dekat dengan kita, sama ada sebagai pensyarah di IPG ataupun sebagai guru-guru di sekolah, reka bentuk yang lebih dekat dengan kita untuk kita laksanakan adalah reka bentuk kajian tindakan. Berbanding dengan kajian-kajian lain lah. Kadang-kadang kita lebih cenderung, lebih suka untuk membuat kajian yang berbentuk eksperimental. Kadang-kadang kita lebih suka untuk melaksanakan kajian-kajian yang berbentuk korelasi, kajian-kajian yang berbentuk historical dan sebagainya. Tetapi pada saya lah, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai pendidik, terutamanya dalam konteks kita dalam era baru sekarang ni, yang mana kita terdedah dengan pembelajaran dan juga pengajaran secara online, maka sudah tentulah, tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah kita dapat melaksanakan kajian reka bentuk, menggunakan reka bentuk kajian tindakan dalam sebagai satu perkara yang boleh membantu kita meningkatkan amalan kita, saya yakin perkara-perkara ini insya-Allah akhirnya akan dapat membantu diri kita, bukan saja diri kita, untuk memperbaiki amalan kita, dan mungkin juga boleh digunakan oleh orang-orang lain, guru-guru di luar sana, para pendidik lain, untuk menggunakan kaedah yang sama bagi membantu meningkatkan amalan pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi kalau kita tengoklah, kalau di IPG, di Kementerian Pelajaran Malaysia, ada satu projek yang dinamakan sebagai PEER, Program for Innovation, Excellence and Research, yang mana kalau kita tengok antara objektif dan juga matlamat di dalam program berkenaan adalah untuk membentuk budaya penyelidikan dalam kalangan pengurus penyelidikan, maupun juga dalam kalangan pendidik lah, melalui kajian tindakan. Jadi begitu jugalah kalau kata kita merupakan ketua jabatan, maka sudah tentulah sangat bagus kalau kata kita menggunakan reka bentuk kajian tindakan tadi dalam membantu kita mengurus organisasi kita. Bagaimanakah agaknya dapat kita memperbaiki perkara-perkara yang berkaitan, sebagai contohlah saya sebut perkara-perkara yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia, yang akhirnya dapat memenuhi bukan sahaja keperluan di peringkat organisasi, tetapi juga keperluan di peringkat manusia ataupun kaki tangan ataupun pensyarah di sana yang di bawah selian kita. Jadi bagaimanakah keperluan mereka? Dapatkah kita meimbangi antara keperluan kemanusiaan tadi itu dengan keperluan untuk kita mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Jadi ini juga satu perkara yang menarik pada saya lah, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita dapat usahakan, kita dapat jadikan dalam bentuk kajian tindakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, saya juga suka saya tegaskan juga perlunya kita sebagai pendidik, kita mempunyai satu kesedaran kendiri tentang pentingnya kita melaksanakan penyelidikan inilah. Jadi kenapa tuan-tuan dan puan-puan, kerana kalau kita mempunyai kesedaran kendiri, kita sedar bahawa penyelidikan itu sendiri sebenarnya dapat membantu kita membentuk satu pemikiran yang reflektif. Jadi kalau kita sedar bahawa penyelidikan itu penting, boleh membantu kita membuat satu pemikiran yang reflektif, kita insya-Allah kita akan menganggap bahawa penyelidikan itu adalah satu perkara yang wajar dilaksanakan, kerana dia boleh membantu kita, diri kita sendiri. Bukan saja macam tu, dia mungkin juga boleh membantu rakan sejawat kita, organisasi kita dan juga komuniti kita. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha kita untuk kita meningkatkan profesionalisme kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang sama ada kita pendidik guru ataupun kita sebagai seorang guru, maka nak tak nak, tak dapat tidak, maka penyelidikan itu sepatutnya kita jadikan dia sebagai sebahagian
daripada amalan di dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita, insya-Allah. Nah. Jadi saya rasa, saya sangat yakin kalau itulah yang dapat kita ada di dalam minda kita, mempunyai satu pemikiran yang betul tentang pentingnya kita melaksanakan penyelidikan, maka insya-Allah kita akan dapat melihat kepentingan kita melaksanakan penyelidikan itu sendiri dalam konteks kita meningkatkan keberkesanan, sama ada keberkesanan dari sudut pengajaran dan juga pembelajarannya, ataupun keberkesanan dari sudut pengurusan yang mungkin menjadi sebahagian daripada tugas dan juga tanggungjawab kita di dalam organisasi kita. Baik, tadi saya sebut tuan-tuan dan puan-puan, penyelidikan itu sebenarnya dia mempunyai kaitan juga dengan usaha kita untuk kita mempertingkatkan profesionalisme keguruan kita lah. Jadi oleh sebab itulah, sebagaimana yang telah saya sebut tadi, bahawa sekiranya kita sebagai seorang pendidik guru ataupun kita sebagai seorang guru, saya percaya bahawa antara cara yang boleh kita laksanakan untuk meningkatkan profesionalisme kita ialah melalui penyelidikan. Kalau kita lihat kan, kalau kita banyak membuat penyelidikan di dalam bidang-bidang yang kita sedang kuasai ataupun sedang kita agaknya, maka sudah tentulah kita akan menjadi seorang yang lebih pakar dalam bidang berkenaan. Kita akan menjadi seorang yang lebih berpengetahuan dan juga bermaklumat dan juga mempunyai kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan bidang yang kita sedang usahakan, yang sedang kita laksanakan. Dan oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, kepakaran seseorang itu boleh juga dilihat daripada sebanyak mana sebenarnya penyelidikan ataupun artikel-artikel yang telah dikeluarkan oleh seorang penyelidik di dalam bidang mereka masing-masing lah. Jadi oleh sebab itulah, bila kita membuat penyelidikan, maka sudah tentulah kita ada satu dapatan penyelidikan, dan dapatan tadi dia bukan saja dapat membantu kita dalam kita memperbaiki amalan kita, bahkan juga dapatan itu sebenarnya dia boleh menjadi rujukan kepada orang lain dan menjadikan kita sentiasa up to date, sentiasa kemas kini dengan segala maklumat dan juga pengetahuan-pengetahuan baru dan juga kemahiran-kemahiran baru yang mungkin berkaitan dengan bidang kita yang kita sedang usahakan. Dan ini mungkin juga akan menjadi rujukan kepada orang lain. Jadi sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, dengan cara kita melaksanakan penyelidikan, maka kita sebenarnya meningkatkan profesionalisme diri kita sebagai seorang guru, khususnya di dalam bidang-bidang yang sedang kita ceburi tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apakah sebenarnya faktor-faktor yang boleh mempengaruhi amalan penyelidikan? Kita tengok tadi saya dah sebut, pemikiran kita itu sangat penting untuk kita mewujudkan satu budaya penyelidikan. Bahkan kadang-kadang kalau kita mempunyai satu pemikiran yang kurang positif, kita mungkin melihat penyelidikan itu adalah satu perkara yang menyukarkan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam usaha kita nak memastikan bahawa amalan penyelidikan itu menjadi sebahagian daripada amalan yang sepatutnya, yang seharusnya kita sentiasa jadikan itu sebagai satu perkara yang praktikal, yang sentiasa kita laksanakan adalah apakah faktor-faktor dia? Apakah sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi amalan berkenaan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita lihat bahawa ada sebenarnya banyak faktor lah yang kalau boleh kita bincangkan di sini, tetapi sebenarnya saya cuma nak menggariskan kepada 3 faktor. 3 faktor utama yang saya percaya dapat mempengaruhi amalan penyelidikan, terutamanya kita dalam kalangan penyelidik. Yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, faktor yang berkaitan dengan diri kita, iaitu faktor sikap kita itu sendiri. Yang keduanya adalah faktor yang berkaitan dengan masa kita, mungkin sebagai satu kekangan dengan tugas dan beban tugas kita. Dan yang ketiganya mungkin adalah faktor yang berkaitan dengan kemahiran kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Kalau yang pertama itu, faktor yang berkaitan dengan sikap, sudah tentulah tadi saya sebut, sikap yang negatif boleh menyebabkan usaha kita untuk membentuk satu budaya penyelidikan tidak akan kurang berjaya. Sebab kita tahu bahawa sikap itu sebenarnya adalah satu perkara yang sangat penting. Bahkan tuan-tuan dan puan-puan kan, kalau kita melihat dalam teori sikap itu sendiri, sebenarnya sikap itu dibentuk oleh tiga komponen. Dan komponen yang paling penting dalam mempengaruhi sikap itu adalah komponen yang berkaitan dengan kognitif. Komponen yang berkaitan dengan pemikiran kita. Saya bagi contoh lah tuan-tuan dan puan-puan, contoh yang paling mudah saja yang mungkin dapat kita fahami. Kadang-kadang kita melihat kenapa agaknya ada dalam kalangan kita yang tidak suka merokok sebagai contoh. Jadi tingkah laku mereka yang tidak merokok tadi mungkin disebabkan oleh faktor pemikirannya bahawa merokok itu membahayakan kesihatan. Jadi oleh sebab itulah bila merokok itu membahayakan kesihatan, makanya kita mengambil satu keadaan untuk kita tidak merokok. Begitu juga dengan penyelidikan. Kalau kata kita melihat penyelidikan itu sebagai satu perkara yang sukar untuk kita laksanakan, maka pemikiran-pemikiran ini menjadi satu halangan kepada kita untuk kita menjadikan penyelidikan itu sebagai satu budaya ataupun amalan dalam diri kita. Jadi sebab itulah sikap itu sangat penting, mempunyai sikap yang positif itu sangat penting dalam membantu kita membentuk budaya penyelidikan di IPG kita lah khususnya, ataupun di dalam organisasi kita. Jadilah tuan-tuan dan puan-puan, tadi peringkat awal saya dah sebut, kalaulah kita mempunyai satu paradigma yang sebenarnya yang menjadi cabaran kepada kita di IPG adalah untuk membetulkan pemikiran dan juga sikap kita terhadap penyelidikan itu sendiri. Baik, faktor yang kedua tuan-tuan dan puan-puan, yang mungkin juga menjadi sebahagian daripada yang kita sebut dia sebagai satu alasan kenapa kita tidak dapat membudayakan penyelidikan adalah disebabkan oleh kekangan dan juga tugas masa. Ini adalah satu perkara yang sentiasa disebut oleh kita lah, khususnya kita terlalu banyak. Kadang-kadang kita rasa kita banyak kekangan-kekangan tugas yang menyebabkan kita tidak mempunyai masa. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita melihat di dalam dimensi kita itu sendiri, sebenarnya penyelidikan itu seharusnya menjadi sebahagian daripada tugas dan juga tanggungjawab kita di IPG khususnya. Dan tadi pun saya dah sebut bahawa kalaulah kita dapat sekurang-kurangnya melaksanakan penyelidikan tindakan, insya-Allah dia akan membantu kita memperbaiki amalan pengajaran dan juga pembelajaran kita di dalam bilik darjah. Baik, jadi yang ketiganya tuan-tuan dan puan-puan adalah faktor yang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan juga kemahiran kita. Tetapi pada saya lah tuan-tuan dan puan-puan, faktor-faktor ini sebenarnya adalah faktor yang berkaitan dengan kemahiran dan juga pengetahuan, adalah faktor-faktor yang boleh kita perbaiki. Yang mana insya-Allah kita di peringkat IPG kampus terutamanya, tidak kiralah di mana saja, di IPG kampus Perempuan Melayu Melaka, di IPG kampus yang berada di seluruh negara kita, sebenarnya kekurangan faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dan kemahiran ini dapat kita perbaiki melalui penlibatan di dalam program-program yang sekarang ni boleh dirancang secara khusus. Kalau kita dapat kenal pasti apakah sebenarnya kemahiran-kemahiran yang kita perlukan untuk kita membantu pensyarah-pensyarah kita dan juga warga kita dalam melaksanakan penyelidikan. Baik, jadi tadi saya dah sebut berkaitan dengan perkara cabaran dan juga apakah pentingnya, apakah faktor-faktornya yang mempengaruhi penyelidikan itu sendiri, 3 faktor yang utama yang saya sebut tadi. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya lah sebenarnya bagaimana agaknya, bagaimana kita dapat menyemarakkan budaya penyelidikan ini, terutamanya dalam konteks kita di IPG lah, dan juga kepada guru-guru yang berada di luar sana. Baik, pada saya lah tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama sekali, penyelidikan yang nak kita laksanakan tadi itu, yang kalau kita sebut dia sebagai rukun lah tuan-tuan dan puan-puan, rukun untuk membudayakan penyelidikan. Yang pertama sekali adalah penyelidikan kita mesti diterajui oleh permintaan. Jadi pada zaman sekarang ni, pada zaman pendidikan di era baharu ini,
semua penyelidikan yang kita laksanakan perlu melebihi daripada penyelidikan yang berkaitan dengan bidang kita lah, yang berkaitan dengan pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi yang saya sebut tadi, penyelidikan yang berkaitan dengan permintaan tadi, dia akan membolehkan kita, para penyelidik, untuk mencapai tahap kemampuan intelektual yang tinggi, yang akhirnya dapat memberi sumbangan yang bermakna sama ada secara langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat, kan? Jadi sekarang ni kalau kita lihatlah tuan-tuan dan puan-puan, apakah sebenarnya permintaan-permintaan yang sangat kritikal yang ada di dalam sistem kita lah. Kalau kita lihatlah sebagai contoh sekarang ni, semua pelajar kita, sama ada pelajar di IPG ataupun pelajar di sekolah dan sebagainya, mempelajari, belajar secara online. Jadi kalau itulah keadaannya, apakah sebenarnya keperluan-keperluan yang keperluan-keperluan ibu bapa sebenarnya yang boleh kita teroka bagi membantu kita, membantu penyelidik, membantu masyarakat kita, memastikan proses pembelajaran berkenaan dia berlaku secara optimal. Jadi oleh sebab itulah, kalau kita dapat kenal pasti permintaan-permintaan daripada stakeholder kita, daripada masyarakat kita, dan kita melaksanakan penyelidikan tadi, insya-Allah saya yakin ini menjadi satu momentum kepada kita untuk kita terus melaksanakan penyelidikan dan menjadikan dia sebagai satu perkara yang memotivasikan kita sebagai penyelidik. Jadi yang keduanya ialah tuan-tuan dan puan-puan, ialah yang penting untuk kita membentuk budaya penyelidikan tadi adalah bagaimana agaknya kita dapat membina keupayaan dan juga kemampuan penyelidik. Jadi bagi institusi lah, kita tengok contohnya di IPG ataupun di sekolah yang berhasrat untuk mencemerlangkan penyelidikan, maka kita memerlukan warga kita, kita memerlukan pensyarah-pensyarah kita memerlukan guru-guru kita yang mempunyai kompetensi yang tinggi dan juga pengetahuan-pengetahuan yang tinggi di dalam bidang penyelidikan. Tadi saya dah sebut bahawa pengetahuan dan juga kompetensi ini sebenarnya kita boleh bangunkan kalau kita dapat kenal pasti melalui latihan pembangunan staf sebagai contohnya, kan? Dan kita jadikan dia sebagai satu perkara yang diberi fokus dalam kita membentuk warga kita yang mempunyai kompetensi dan juga pengetahuan yang tinggi di dalam bidang berkenaan. Selain daripada itulah tuan-tuan dan puan-puan, kompetensi-kompetensi tadi perlu juga disokong oleh satu persekitaran yang menyokonglah kepada usaha berkenaan. Di sinilah saya melihat bahawa ketua-ketua jabatan, pengarah, timbalan pengarah dan sebagainya perlu mempunyai satu kefahaman yang jelas, mempunyai satu hala tuju yang jelas untuk bagaimanakah agaknya dapat dilaksanakan bagi membentuk budaya penyelidikan dan menyokong segala usaha untuk menjadikan kompetensi dan juga pengetahuan itu sebagai suatu yang diberi fokus di dalam kita melaksanakan tanggungjawab kita di IPG lah. Jadi oleh sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya sangat yakin dan saya sangat percaya kesemua pengetua dan juga ketua-ketua jabatan yang ada di sini, timbalan pengarah dan juga pengarah, insya-Allah kita semua mempunyai satu pemikiran yang sama untuk kita sama-sama menyokong bagaimanakah agaknya kita dapat membantu mewujudkan satu budaya yang boleh mempertingkatkan lagi pembentukan budaya penyelidikan di IPG ataupun di organisasi masing-masing, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu sangat penting pada saya kerana kalau kata kita mempunyai warga kita yang begitu bersemangat untuk melaksanakan penyelidikan tetapi tidak disokong, maka ini akan membantukan usaha kita untuk kita membentuk satu budaya penyelidikan. Paling mudahlah mungkinlah kita kalaulah kita di IPG sebenarnya di peringkat pengurusan kita mungkin boleh menggunakan sebahagian daripada peruntukan-peruntukan
yang telah diturunkan kepada kita untuk tujuan kita membudayakan penyelidikan. Sama ada kita nak menggunakan OS 42 lah, sama ada kita nak menggunakan OS 29 kan, ataupun kita memberi kelonggaran kepada para pensyarah kita untuk membentangkan hasil-hasil penyelidikan di mana-mana saja dan menganggapnya sebagai satu tugas rasmi yang perlu dilaksanakan oleh para pensyarah kita. Jadi itu yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan, adalah kepentingan terhadap tanggungjawab sosial. Jadi pada saya lah tuan-tuan dan puan-puan, pendekatan alternatif kepada usaha untuk kita menjanakan ilmu kita ini sebenarnya perlu memberi penekanan kepada tanggungjawab sosial. Ialah berbanding dengan tanggungjawab akademik. Walaupun kita lihat bahawa dalam konteks kita, kita sentiasa melaksanakan tugas kita untuk mengajar dan sebagainya, kita perlu juga melihat usaha kita untuk melaksanakan tanggungjawab sosial. Jadi oleh sebab itulah dalam hal yang berkaitan dengan tanggungjawab sosial tadi, yang juga telah saya sentuh penyelidikan yang berkaitan dengan permintaan, maka sudah tentulah kita perlu melihat ataupun menjalankan kajian-kajian yang berkaitan dengan keperluan masyarakat itu sendirilah. Yang mana bagaimanakah penyelidikan yang berbentuk aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat kita dalam menyelesaikan satu perkara. Baik, jadi tadi saya dah sentuh tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan cabaran-cabaran. Kemudian saya pun dah bercerita sedikit berkaitan dengan faktor-faktor dan juga mencadangkan juga beberapa perkara yang boleh dilihat sebagai satu rukun lah dalam kita membudayakan penyelidikan. Jadi dalam hal ini seterusnya insya-Allah lah dalam kesempatan seminar ini saya juga ingin mencadangkan juga beberapa cara ataupun pendekatan yang saya kira boleh kita gunakan untuk kita memupuk budaya penyelidikan dalam kalangan kita lah, terutamanya dalam era baru ini. Jadi yang pertama sekali tuan-tuan dan puan-puan, pada saya tadi yang berkaitan dengan perkara yang ketiga, kalaulah kita melihat kurangnya kompetensi dan juga pengetahuan, maka kita kena perbanyakkan bengkel-bengkel kepada warga kita dan juga kepada rakan-rakan kita. Kerana dengan cara ini insya-Allah saya percaya kita akan dapat memberi bimbingan dan juga panduan lah kepada para pendidik untuk menjalankan penyelidikan. Dan bukan itu saja, sebenarnya kita dapat berkongsi idea dan juga hasil penyelidikan dalam kalangan warga pendidik kita insya-Allah. Dan di samping kita dapat menyebarluaskan hasil penyelidikan kita secara profesional melalui penulisan-penulisan lah kepada pihak luar yang berada di sekitar sana. Saya yakin insya-Allah kalau kita dapat mengadakan lebih banyak latihan, bengkel dan juga seminar-seminar yang kita rancang sebagai contoh pada hari ini tahniah Dr. Faridah dan juga IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka. Sebab saya lihat ini merupakan sebagai salah satu contoh yang mana kita boleh menggalakkan lagi rakan-rakan kita, para penyelidik dan sebagainya untuk berkongsi idea dan juga menyebarluaskan hasil penyelidikan yang telah dilaksanakan oleh rakan-rakan kita melalui platform seminar yang telah dilaksanakan pada hari ini. Baik, yang keduanya, pada saya lah tuan-tuan dan puan-puan, kita di peringkat pengurusan tadi saya dah sebut bahawa sebenarnya kita, kalau kita jelas tentang dimensi-dimensi yang ada di dalam sistem kita, bahawa kecemerlangan di dalam bidang penyelidikan dan juga inovasi itu merupakan satu perkara yang sangat penting. Jadi kalaulah kita mempunyai kesedaran yang sebegitu, kita kena rangka, kita kena pastikan bahawa semua aktiviti penyelidikan yang ada di IPG kita, yang dicadangkan oleh rakan-rakan kita sebagai satu aktiviti yang kita masukkan di dalam aliran perdana, di dalam perancangan kita. Kita kena pastikan bahawa sebanyak mana sebenarnya yang kita nak capai di dalam sistem kita, di dalam IPG kita pada tahun berkenaan, pada tahun hadapan dan seterusnya. Hal-hal yang berkaitan dengan aktiviti penyelidikan. Jadi oleh sebab itu, kalau kita mempunyai satu perancangan yang jelas, bukan saja perancangan tetapi juga kita mempunyai sasaran-sasaran yang nak dicapai secara objektif, yang jelas, yang bukan saja difahami oleh kita tetapi difahami oleh semua
oleh para pensyarah kita, oleh semua ketua jabatan dan juga warga kita dan juga pelajar-pelajar kita, insya-Allah saya yakin bahawa usaha kita untuk membudayakan aktiviti penyelidikan dapat kita laksanakan dengan jayanya, insya-Allah. Nah, jadi oleh sebab itulah dalam kita nak menjadikan aktiviti-aktiviti penyelidikan itu sebagai satu perkara yang keutamaan kita di IPG, maka sudah tentulah kita di peringkat pengurusan kita kena menggalakkan, kita kena dapatkan peruntukan-peruntukan yang keuangan yang lebih banyak, merancang peruntukan keuangan kita. Sebagai contohlah tadi saya dah sebut, kita juga boleh menggunakan sebahagian daripada peruntukan pengurusan yang diturunkan kepada IPG ataupun kepada organisasi kita untuk tujuan penyelidikan dan juga melaksanakan aktiviti-aktiviti penyelidikan. Dan juga kita dapat menggalakkan penyertaan yang lebih meluas dalam kalangan guru-guru kita. Kita boleh berkolaborasi antara IPG dan juga pihak sekolah dalam usaha kita untuk memastikan bahawa budaya penyelidikan itu dapat kita sama-sama usahakan dan juga ikhtiarkan. Jadi insya-Allah saya yakin kalau kita dapat melibatkan lebih banyak kerjasama dan juga pelibatan daripada pelbagai pihak dengan IPG, dengan pihak sekolah, dengan pihak universiti dan sebagainya, maka insya-Allah usaha kita nak melihat penyelidikan itu sebagai satu budaya dalam konteks yang lebih luas sebenarnya akan menjadi perkara yang tidak mustahil untuk kita dapat laksanakan, insya-Allah. Dan antara lain-lain perkara-perkara yang boleh kita lakukan dalam masa yang lebih kurang 1 jam untuk saya sampaikan pada tuan-tuan dan puan-puan, untuk saya sebut di sini, kita bolehlah menggalakkan lagi, memantapkan lagi. Saya percaya semua kita di IPG Campus telah pun mempunyai kita kata sebagai plan masing-masing bagaimana untuk membudayakan, memastikan aktiviti penyelidikan itu sebagai satu perkara yang menjadi fokus. Dan oleh sebab itulah pada saya kita boleh usahakan lagi untuk kita memantapkan lagi perancangan dan juga pengurusan penyelidikan kita lah. Sama ada kita nak memantapkan kepakaran pensyarah-pensyarah kita tadi yang saya sebut, antara perkara-perkara yang mungkin menjadi cabaran kepada kita. Kemudian bagaimana agaknya saya percaya kita semua juga sedang berusaha untuk mewujudkan satu pengkalan data penyelidikan di IPG kampus masing-masing. Dan insya-Allah saya yakin kalau ini yang kita laksanakan dengan cara yang sebegini, kita juga kalau kita adalah satu data penyelidik yang saya sebut tadilah, kita ada satu data penyelidikan untuk warga IPG kita, khususnya kita di peringkat kampus, maka kita boleh guna data-data berkenaan untuk kita membuat pengiktirafan. Kita memilih siapakah dalam kalangan warga IPG kita yang mempunyai kecemerlangan di dalam bidang penyelidikan, sama ada dalam ataupun luar negara. Dan juga kita boleh mengenal pasti kekuatan-kekuatan kepakaran yang ada dalam kalangan warga kita, dan kita boleh merancang aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan penyelidikan berasaskan kepada kepakaran-kepakaran yang ada dalam kalangan warga kita, insya-Allah. Jadi yang seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah saya yakin kita sekarang ni kalau kita lihat di dalam plan strategik kita pun kita sedang berada di dalam gelombang yang ketiga, maka sudah tentulah antara perkara yang boleh kita laksanakan adalah kita meningkatkan lagi kualiti penyelidikan kita di peringkat pengantarbangsaan. Dan insya-Allah saya sangat yakinlah semua warga kita khususnya di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka mempunyai kekuatan-kekuatan yang sangat hebat dalam membudayakan penyelidikan di IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka yang mungkin menjadi contoh kepada kami semua di IPG lain, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih sekali lagi kepada IPG Kampus Perempuan Melayu Melaka, kepada dan juga jawatankuasa penganjur kerana memberi peluang saya untuk berkongsi idea dan juga mungkin juga pandangan-pandangan bagaimana agaknya kita dapat membudayakan penyelidikan itu di IPG kita khususnya, dan juga kepada organisasi kita yang berkaitan kita lah sebagai pendidik dan juga sebagai penyelidik. Saya melihat kita guru sebagai penyelidik, pensyarah sebagai penyelidik sebagai satu perkara yang sangat signifikan kepada tugas kita, terutamanya kita di IPG lah, dalam memastikan bahawa
kita sentiasa kemas kini, sentiasa up to date dengan kepakaran-kepakaran dan juga pengetahuan-pengetahuan terkini yang berkaitan dengan bidang saya kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi sebelum saya akhiri ucapan saya ini, saya ingin mengajaklah kepada kita semualah, kepada saya juga, kepada rakan-rakan saya, kepada para pensyarah, kepada para pendidik yang berada di luar sana, untuk kita sama-sama menanam iltizam, menanamkan tekad kita, memberikan komitmen tinggi kita untuk kita memastikan budaya penyelidikan dan juga inovasi lah, biasanya saya sebut penyelidikan ni dan inovasi sebagai satu budaya yang menjadi sebahagian daripada amalan kita dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai pendidik. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, semoga dengan cara yang sebegitu, dengan cara kita berjaya membentuk satu budaya penyelidikan, dan saya sangat yakin insya-Allah sistem kita, khususnya kita di IPG, insya-Allah kita akan menjadi bertambah baik dan akhirnya kita dapat mampu untuk kita berdaya saing di peringkat yang lebih tinggi, di peringkat global misalnya. Jadi sekadar itu saja dulu daripada saya. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Faridah dan juga Jawatankuasa Penganjur, dan saya sudahi ucapan saya ini dengan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih. Hadirin sekalian, dengan berakhirnya pembentangan sebentar tadi, maka berakhirlah ucap tama 3 pada hari ini. Seterusnya, majlis mempersilakan semua peserta ke bilik-bilik selari untuk sesi pembentangan penyelidikan. Sekian, terima kasih.